Selamat petang, salam sejahtera. Selamat tengah hari semua. Ini keputusan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Ramai orang yang tak jangka langsung keputusan mengejutkan ini, yang aku pasti akan menimbulkan pelbagai polemik, pelbagai reaksi, pelbagai keputusan daripada netizen. Hari ini dimuktamadkan, Mahkamah bebaskan Zahid dari 40 pertuduhan rasuah. Wow, luar biasa. 40 pertuduhan rasuah, satu pun tidak ada yang disabitkan kepada Zahid Hamidi. Kita ucapkan tahniah kerana Zahid bebas daripada pertuduhan. 40 pertuduhan rasuah, Zahid bebas. Tahniah kita ucapkan. Sekali lagi aku sebut, 40 pertuduhan rasuah Zahid Hamidi, dia dibebaskan oleh mahkamah. Saudara penonton sekalian, jangan marah-marah, jangan sedih-sedih kalau Anda dengar keputusan ini. Kerana kita harus berfikiran waras, kita harus berfikiran move on, kita harus waras menerima keputusan mahkamah ini. Jangan sekali-kali Anda mempersoalkan keputusan itu, kerana nanti Anda akan dituduh menghina mahkamah pula. Jadi kita terima keputusan ini dengan hati yang terbuka, dan aku pun dengan hati gembira, aku ucapkan tahniah sabas kepada pasukan pembelaan Zahid Hamidi kerana telah menang dan bebas daripada pertuduhan rasuah. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan rasuah yang dikenakan ke atasnya. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie ke atas bekas timbalan Perdana Menteri itu. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB, selain 7 lagi mendapatkan Singapura dolar 1.15 juta, RM 3.125 juta, 15,000 Swiss franc dan AS 15,000 daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Kesemua pertuduhan itu didakwa dilakukan di Seri Satria Persin 16 Putrajaya dan Kotrihait Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Untuk rekod, selain kes melibatkan VLN, Ahmad Zahid turut dibicarakan atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang membabitkan Yayasan Akal Budi. Dia diperintahkan membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Januari lalu. Jadi, Zahid sudah diarah bela diri untuk kes melibatkan pecah amanah VLN dan juga pengubahan wang haram melibatkan Yayasan Akal Budi, tetapi untuk kali ini dia dibebaskan atas pertuduhan rasuah, 40 pertuduhan. Aku harap tidak adalah orang yang tak puas hati. Aku harap tidak adalah orang yang akan berkata ini salah dan itu salah, dan aku harap semua orang dapat menerimanya. Dan kes rasuah VLN, ratusan penyokong Zahid bersolidariti di mahkamah. Wah, ratusan orang bersolidariti, ratusan penyokong setia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah berhimpun di luar Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi ini bagi memberi sokongan kepadanya yang akan mendengar keputusan sama ada perlu membela diri atau dibebaskan dalam kes rasuah VLN. Presiden UMNO itu tiba dengan kereta jenis Velfire putih, turun di depan mahkamah bagi meraikan ratusan penyokongnya dan bersalaman dengan mereka yang teruja melihat pemimpin nombor 1 parti dan bakal Perdana Menteri itu. Wai, bakal Perdana Menteri ke? Tak pastilah kan. Okeylah, itulah dia keputusan terkini pertuduhan 40 kes Zahid Hamidi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus laporan di sisipan ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Keputusan yang amat mengejutkan pagi ini, amat gemparkan seluruh Malaysia hari ini apabila Zahid Hamidi tewas lagi. Tewas kepada apa? Tewas pada diri sendiri. Kalah pada diri apa? Kalah pada diri sendiri. Hari ini Zahid Hamidi kantoi lagi. Memang kurang cerdik Zahid Hamidi ini.
Saudara-saudara, pagi ini kita akan menunggu keputusan. Pukul 9 pagi, kita akan tunggu keputusan sama ada Zahid Hamidi akan dipanggil untuk membela diri atas berpuluh kes pertuduhan yang melibatkan rasuah dan sebagainya. Kita akan menantikan apakah nasib Zahid Hamidi sama seperti Bung Mukhtar yang akan diarah membela diri. Bagi mereka yang tak faham apa maksud bela diri, maksud dipanggil membela diri itu oleh mahkamah ialah mereka mempunyai kes yang kukuh untuk menyabitkan Zahid sebagai bersalah. Maksud bela diri ialah Zahid Hamidi perlu mempertahankan dirinya atas pembelaan yang telah dikenakan terhadap beliau dan mempunyai kes yang kukuh. Hari ini Zahid Hamidi kantoi lagi. Memang kurang cerdik Zahid Hamidi ini. Ikuti terus ulasan ini supaya Anda tahu apa yang Zahid kalah pagi ini, tewas teruk kali ini, dan apa yang Zahid kantoi hari ini. Tapi sebelum itu sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan satu lagi isu, yaitu PRU 15 hampir mustahil dilakukan pada tahun ini. Aku akan ulas tentang itu sebentar lagi. Saudara sekalian, memang kurang cerdik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini. Mula-mula Zahid mendakwa Barisan Nasional sanggup mereda banjir untuk berkempen sekiranya parlimen bubar akhir tahun ini. Begitu hebatnya semangat Zahid Hamidi untuk mahu menang, untuk mahu PRU, sehingga banjir pun sanggup direda. Dan yang aku tak boleh hadam, tak boleh pakai ialah betapa bahayanya kempen jentera PRU UMNO Barisan Nasional sekiranya sanggup meredah banjir yang begitu cukup bahaya itu. Kemudian, saudara-saudara sekalian, Tan Sri Anwar Musa pula memberi muka kepada Zahid dan mendakwa kenyataan Zahid disalah tafsir. Sehingga bukan Anwar yang kata tentang perkara ini, bukan Anwar Musa, tetapi ada seorang lagi ahli UMNO. Dia kata ungkapan sanggup meredam banjir itu seperti kata cinta. Tahu Anda apa maksud kata cinta? Kata cinta yang dia kata, karena cinta aku sanggup mereda banjir, aku sanggup mereda api dan lautan api. Maknanya kata orang itu, walaupun begitu dia kata, kalau ada api mustahillah dia nak reda, kata mereka. Iyalah kan, apa-apapun kau boleh nak kata apapun. Menurut Anwar Musa, maksud sebenar Zahid adalah Barisan Nasional sudah sedia bila-bila masa untuk hadapi PRU 15. Dan kenyataan sanggup meredah banjir hanyalah untuk menunjukkan tahap kesediaan Barisan Nasional. Baiklah, kita nak bersangka baik dan terima sajalah penjelasan Anwar Musa itu. Namun, yang menghairankan sehari selepas itu, saudara sekalian, Zahid mengingatkan pula rakyat bahwa pilihan raya umum 1999 diadakan pada bulan November. Tapi aku nak juga mengingatkan kepada Zahid, pilihan raya 1999 itu, adakah Anda masih ingat bahwa 17 kerusi Barisan Nasional UMNO telah merosot? Nak adakan lagi PRU selepas itu? Boleh. Tapi apakah kemungkinan bahwa tidak berulang lagi 17 kerusi itu berjaya diambil oleh pembangkang? Ini bermakna beliau benar-benar sanggup meredah banjir untuk berkempen dan setuju pilihan raya diadakan biarpun di musim tengkujuh. Ini mengingatkan dan menguatkan lagi keyakinan bahwa keperitan dan kesengsaraan hidup rakyat menjadi soal kedua dalam usaha terdesak Zahid Hamidi mengadakan PRU awal tanpa sebarang sebab munasabah. Hanya satu yang selalu dilaung-laungkan atau dua. Pertama, untuk mendapatkan kestabilan politik dan pentadbiran Malaysia kononnya. Yang kedua, untuk supaya yang dikata timingnya tepat. Timing tepat itu tidak kena mengena dengan rakyat. Itu tidak kena mengena dengan parti politik. Tapi yang dikata ketidakstabilan politik, aku
tanya juga lah apa yang menyebabkan ketidakstabilan politik ini. Siapa puncanya? Siapa puncanya? Selalu disalahkan DAP, PH, Pakatan Harapan Keadilan dan sebagainya. Tapi bila aku pikir balik, langkah Sheraton itu siapa yang buat? Siapa yang terlibat di sana? Dan siapa yang menjadi sekutu dalam langkah Sheraton yang menjadi puncak utama ketidakstabilan negara? Jadi aku pikir sekarang nih, nak cakap tentang ketidakstabilan negara itu sangat subjektif. Karena bila aku lihat sekarang ini, yang menyebabkan negara tidak stabil adalah mereka-mereka yang mau sangat PRU 15. Kena aku tengok, apabila ada MOU antara Ismail Sabri Yaakob dengan Pakatan Harapan yaitu pembangkang, keadaan ekonomi, keadaan politik Malaysia sebenarnya dalam keadaan yang stabil. Tapi biasalah, ada orang yang cucuk-cucuk Perdana Menteri, ada orang yang pergi provok-provok Perdana Menteri, akhirnya Perdana Menteri pun boleh hilang fokus dalam pentadbirannya. Saudara yang saya hormati sekalian, alasan Zahid berhubung perlunya pilihan raya awal senantiasa berubah-ubah. Dan perkara ini telah saya buktikan melalui terbitan ini, kata Regi Jesse Rataudin. Jadi memang pakar kantoikan diri sendiri Zahid ini. 6 bulan 4 alasan. 6 bulan 4 alasan bercangga Zahid Hamidi. Saudara yang dihormati sekalian, berikut merupakan alasan-alasan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung pilihan raya umum ke-15. Perhatikan sendiri bagaimana alasan dan motivasi Zahid untuk segerakan PRU 15 sentiasa berubah-ubah. Pada 11 Mac 2022, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu pilihan raya umum 15 diadakan selepas MOU bersama pembangkang tamat pada Julai. Kerana faktor feel good Barisan Nasional akan menang yang kononnya dirasai rakyat. Pada 22 Ogos 2022, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta mana-mana pihak tidak menjadikan alasan bimbang Parlimen akan tergantung bagi menghalang PRU. Bermakna beliau setuju PRU diadakan sekalipun Barisan Nasional kalah. Ini bermakna Zahid tidak merasai faktor feel good dan tidak begitu yakin Barisan Nasional boleh menang. Menandakan Zahid didorong oleh faktor lain apabila mendesak Parlimen dibubarkan. Pada 27 Ogos 2022, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa desakan untuk PRU 15 disegerakan bukan kerana beliau takut kepada hukuman kes rasuah yang dihadapinya, tetapi kerana mandat rakyat perlu dihormati dan ini adalah suara ahli parti, katanya. Namun pada 17 September, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika PRU 15 diadakan tahun ini. Mencadangkan beliau terdesak adakan PRU awal atas sebab selain yang dinyatakan sebelum ini. Pada 19 September, Zahid Hamidi terus mendesak supaya Parlimen dibubar secepat mungkin atas alasan musuh Barisan Nasional sedang memburukkan gabungan itu. Saudara yang dihormati, itulah dia isu yang paling hangat pagi ini apabila sekali lagi Zahid tewas kalah dengan diri sendiri apabila dengan begitu jayanya memang pakar kantoikan diri sendiri. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.